Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi kebaikan yang sebenar adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan para malaikat, kitab, nabi-nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang dalam perjalanan iaitu musafir, peminta sedekah, untuk memerdekakan hamba yang melaksanakan salat, yang menunaikan zakat, yang menunaikan janji bila berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesusahan, penderitaan dan ketika peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu makna albir yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah iman dan Islam, dan sebagai salah satu tanda syukurnya kita kepada kepelbagaian nikmat dan anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini, kita takbirkan dengan pelbagai cara. Asasnya untuk kita beribadat, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap aktiviti kehidupan kita, termasuk kita takbirkan rasa syukur kita dengan kita memperuntukkan sebahagian daripada masa kita untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah termasuk majlis seperti di pagi ini, yang kita berdoa agar Allah merahmati majlis ilmu ini dan agar para malaikat, haffazhumul malaikah, agar majlis ini juga dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesannya boleh menambahkan ilmu, kefahaman, amalan, dan boleh menghasilkan as-sakinah, sebenarnya ketenangan dalam hati jiwa kita semua, agar kita termasuk dalam golongan orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, dan nama-nama kita juga disebut di dunia langit, kita panggil wa dzakarahum fi man indah, disebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan makhluk di langit lah, kita kata. Yang keduanya, mau nak ucap terima kasih banyak terutamanya kepada tuan rumah lah, dan yang usahakan untuk kita adakan
majlis ilmu ini, yang mana sebenarnya sama-sama kita pun orang madah Tok Alim, Ustaz Cik Ibrahim sendiri dan yang hadir dan Kelantan ni, sebab dia sohu dengan nama Sawi Mekah dan peranan nama rasa Tok Kenali sendiri banyak, dan alhamdulillah kita buat majlis ini pun di tempat kelahiran dia, tempat dia membesar, dan tentunya dia mewariskan asasnya ilmu lah yang diperturunkan kepada anak-anak dia, cucu-cucu dia, dan seluruh kaum muslimin yang menerima kebaikan ini sebenarnya. Yang mana kalau kita baca sejarah, maklumat yang mau baca lah di tempat ini, kalau tak silap hamba, mana pernah didatangi oleh pelajar-pelajar dia, mencecah ratusan orang. Kalau zaman dulu kalau ratus-ratus tu memang besar lah. Setengah etika dia sebut siapa mencecah 400 orang lebih, dan datang juga bukan setakat di kawasan sekitar di Kelantan ni, tapi juga daripada Indun ada, daripada Fatani dan daripada Kemboja katanya. Dan sejarah Tok Kenali yang kita semua tahu tentang kisah dia, daripada warga kampung biasa, tetapi nak cerita di sudut rasa tanggungjawab ni, walaupun daripada keluarga biasa, tapi sebenarnya di sisi Allah SWT tentak sama. Seseorang itu lahir daripada keluarga yang berada ke, keluarga yang berpangkat ke, kita kata keluarga yang berketurunan ke, semuanya di sisi Allah SWT tetap sama. Hatta manusia yang tak pernah ataupun tidak dikenali oleh orang ramai, tetapi kita tahu melalui ilmu dan kefahaman yang kita faham melalui asasnya ilmu yang kita cedok daripada Al-Quran ini, di sisi Allah seseorang itu tetap tinggi kalau dia betul-betul beriman dan beramal serta keikhlasan yang lahir daripada hati masing-masing. Begitu juga kalau kita baca sejarah tentang Tok Kenali ni, macam mana susah payah dia pergi timba ilmu, terutamanya di Mekah. Setengah riwayat kata bawa lebih kurang 50 hiyah. Ada setengah kata ada dalam 20 hiyah, 30 hiyah. Duit tangan dia dengan pakaian selas pinggang. Pergi Mekah tak ada orang kenal. Macam mana susahnya dia mencari ilmu. Ya, tetapi orang panggil hak kita belajar semenjak daripada kecil lagi, menjadah wajadah ni. Kita duk belajar sekolah-sekolah Arab dulu. Orang yang bersungguh, maknanya Allah Ta'ala akan berilah kepada dia. Orang yang berusaha dia akan dapat. Yang begitulah Allah Ta'ala beri kelebihan antaranya kepada Tok Kenali. Yang mana kalau kita tengok sumbangan dia sebenarnya terutamanya kepada Kelantan ni besar. Besar peranan dia. Dia termasuk, setengah riwayat kata dia termasuk ahli majlis ulama Kelantan. Dia antara pengasas majalah pengasuh. Dia juga pengasas kepada satu grup yang dipanggil pada masa itu Al-Jam'iyah Al-Asriyah. Maknanya satu kesatuan yang membincangkan isu-isu semasa. Selain daripada isu fiqh ke, isu-isu semasa yang timbul di sudut hukum hakam, begitu juga di sudut pengurusan sesebuah negeri, sebuah negara. Isu politik juga dibincang oleh Tok Kenali melalui dia panggil Al-Jam'iyah Al-Asriyah. Kesatuan semasa lah kita panggil. Dan dia juga
terlibat dalam urusan negeri ni khususnya, sehingga dia dilantik sebagai penasihat agama lah kepada Datuk Perdana Kelantan pada masa tu dipanggil, iaitu MB Kelantan pada masa tu lah. Itu sejarah ringkas tentang Tok Penali. Yang menyebabkan mungkin antara faktor Kelantan ni dipanggil negeri Serami Mekah. Kerana terbentuknya kehidupan, pemikiran rakyat Kelantan secara keseluruhannya asasnya melalui ilmu yang dicedok daripada Quran, yang mana kebanyakan ulama zaman dulu juga tempat tuju dia Mekah lah. Kalau sekarang ni memanglah pelbagai tempat lah. Tapi asasnya Mekah kita panggil. Jadi sama ada Tok Penali ataupun ulama-ulama lain sezaman dengan dia ataupun selepas pada dia, asasnya tempat cari ilmu tu di Mekah. Kemudian dia melebar kepada Mesir. Kemudian sekarang ni pelbagai negara lah. Di Timur Tengah, sama ada Jordan, sama ada Maghribi, sama ada sebelah Afrika, di Sudan, di Tunisia, Algeria, termasuk juga negara-negara lain, dan termasuk di tempat kita sendirilah. Ilmu tu tersebar. Masyhur dengan nama Serambi Mekah. Dan Kelantan kita juga masyhur dengan nama gelaran Tanah Serendah Sekebun Bunga. Jadi sebahagian orang yang mentafsirkan Tanah Serendah Sekebun Bunga ni adalah dari sudut kesuburan tanah dia, dari sudut kemakmuran negeri Kelantan. Dan satu lagi diberi gelaran negeri Cik Siti Wang Kembang. Maknanya kalau kita nak cari sebuah negeri ataupun hatta sebuah negara pun yang sandar kepada seorang perempuan ni, susah. Tapi Kelantan masa tu maknanya peranan perempuan tu telah menonjol dan nak menunjukkan kepada kita tentang sebenarnya tidak ada beza sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang pentingnya dia beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Dia beriman dan beramal soleh, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang sama. Tidak berdasar kepada jantina. Dan itu yang kita faham dalam Islam itu sendiri. Sebab itulah kalau kita perhati, asas kehidupan kita sebenarnya, memang asas dia adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang mana kita takbir asasnya, paksinya sebagai tanda kita ni hamba Allah adalah melalui solat. Itu sebagai paksi utama ibadat. Tapi ibadat yang kita faham, dia merangkumi keseluruhan aktiviti kehidupan kita. Sama ada ibadat khusus yang kita panggil semaya, ataupun kita buat haji, ataupun kita puasa insya-Allah nak sambut sehari dua ni, ataupun ibadat umum apa saja, termasuk keterlibatan kita dalam memikirkan macam mana kita nak urus sebuah negeri ataupun sebuah negara ni mengikut kehendak Allah SWT. Jadi kalau kena cara, maka dia termasuk dalam ibadat juga. Itu yang kita faham. Dan dalam ibadat ni sebagaimana luasnya, dia adalah sebagaimana luasnya kehidupan kita. Sebab tu antara makna ibadat ni adalah sebagaimana kita faham Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita perlu faham sebenarnya konsep ta'aruf tu sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar dia bermakna ta'aruf ni biasa kita terjemah dalam bahasa Arab, kita kenal mengenal. Kita tanya khabar antara satu sama lain. Itu salah satu makna ta'aruf. Tapi sebenarnya ta'aruf tu dia memberi makna yang luas. Macam mana kita nak takbirkan makna rahmat Allah SWT
sehingga Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Tanpa Al-Quran, tanpa Rasul, kita tak faham sebenarnya apa makna ibadat. Apa tujuan utama Allah Ta'ala cipta langit dan bumi dan segala isinya, khususnya Allah Ta'ala cipta kita manusia. Kalau tidak kerana Al-Quran, kalau tidak kerana Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita baca dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rahmat Allah melalui kehidupan pengutusan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk tunjuk makna sebenar rahmat Allah Ta'ala tu. Kasih sayang Allah, kesian belah Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Dan salah satu cara untuk Allah Ta'ala tunjuk kasih sayang dia, terutamanya kepada kita manusia, melalui konsep ta'aruf tadi. Jadi, tanpa mengira asas keturunan manusia, warna kulit manusia, budaya dan bahasa dia, cara hidup dia, cara pemikiran, hatta keyakinan dia di sudut agama pun, asasnya ta'aruf dulu. Walaupun kita yakin, kita tahu bahawasanya tidak ada cara hidup yang paling sempurna melainkan inna ad-dina indallah al-Islam. Itu yang kita yakin. Tetapi dalam kehidupan ini, kita kena tengok secara menyeluruh, secara meluas. Termasuk konsep li ta'arufu tadi. Jadi ta'aruf ni, dia memberi makna perkenalan, dia memberi makna kasih sayang, dia memberi makna hormat menghormati, dia memberi makna kerjasama, dia juga memberi makna toleransi, dia memberi makna maaf pemaaf, hak sebenarnya. Jadi makna tersebut, kita perlu, orang panggil, laksanakan dia dalam kehidupan kita. Ertinya, dalam kehidupan kita berurusan, kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan sesama kaum kerabat kita, dengan keseluruhan orang yang beriman, termasuk juga dengan keseluruhan manusia. Sama ada dia beriman kepada Allah ataupun tidak beriman. Itu konsep ta'aruf yang sebenar. Kalaulah kita seluruh orang Islam ni, orang mukmin ni dapat fahami dan dapat hayati tuntutan Allah Ta'ala, tentulah kita akan merasai nikmat sebenar diutuskan Nabi kita Muhammad SAW. Kita dapat nikmati nikmat sebenar Al-Quran tu yang menjadi panduan kehidupan kita. Termasuk apabila kita nak sambut bulan Ramadan ni. Dan termasuk kita boleh memahami, menghayati makna ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Walaupun satu ayat. Daripada surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra. Al-bir yang sebenar ni, hak sebenar. Sebab itulah kita kata Al-Quran ni, kalau kita nak laksana keseluruhan sebutir Al-Quran, dan memang kita wajib laksana. Mati dulu kita hak sebenarnya. Kita nak cari ilmu dan kefahaman. Kebaikan, manfaat, maslahah yang Allah Ta'ala nak tonjolkan kepada umat manusia dan seluruh makhluk dalam Al-Quran ni, mati dulu kita. Sebab itulah sebahagian ulama kata, kalau kita berpegang pada satu ayat Quran sahaja, sebenarnya sudah cukup. Setiap Al-Quran tu dia merupakan mukjizat. Setiap satu ayat Quran tu dia merangkumi keseluruhan makna yang baik. Termasuk ayat ni. Sebab setiap ayat Al-Quran ni dia berkait antara satu sama lain. Sebab itulah kalau kita balik lepas pada ni, kita baca dan cuba kita fahami. Kita buka kitab-kitab tafsir yang dulu dan semasa, kita tengok tafsir ayat ni. Satu ayat, dia merangkumi keseluruhan. Sebab daripada Al-Bir, ayat Al-Bir ni, dia merangkumi di sudut akidah kita. Dia berkait dengan akidah. Dia berkait dengan akhlak. Dia berkait dengan syariat. Dia berkait dengan keseluruhan kehidupan. Dan apa dia aulawiyat kita panggil. Keutamaan kita untuk kita raih pahala aset yang banyak di sisi Allah
sebelum kita berdepan dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Hak sebenarnya. Baik. Yang keduanya, sebagaimana kita tahulah, kita hidup atas dunia ni, ada mutiara, setengah kata mutiara ulama kata, ad-dunya taghur wa tadur wa tamur. Ada 3 istilah. Dunia ni akhirnya kita faham dan kita yakin taghur. Taghur ni dia mempesona. Dalam masa yang sama dia memperdaya. Manusia tertipu daya dengan dunia. Betul lah. Ad-dunya taghur. Dunia ni menyebabkan manusia, ramai manusia yang tertipu daya. Sama ada tidak bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun lupa kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia sanggup buat apa saja untuk dia capai matlamat hidup atas dunia. Kerana dia nak pangkat, kerana dia nak jaga keturunan dia, kerana dia nak jaga pengaruh dia, kerana dia nak memiliki kaum sebanyak mungkin harta benda dunia ni, sehingga dia lupa Allah. Maknanya dia lupa tentang dosa pala. Dia lupa akhirnya dia akan tua dan dia akan mati. Dia akan dihadap oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Berakhir sama ada syurga ataupun neraka. Apabila manusia terpedaya dengan dunia. Maka betul lah orang kata ad-dunya taghur. Dalam masa sama ad-dunya tadur. Dia beri mudarat kepada kita sebenarnya. Banyak mudarat berbanding dengan kebaikan kalau kita nak bandingkan dengan akhirat lah. Sebab akhirat ni nikmat dia tanpa had. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang Allah Ta'ala sedia ni nak banding dengan nikmat akhirat ni, nikmat dunia ni banding dengan akhirat, sebagaimana kita tahu, macamlah sebelah sayap lalat ni ataupun nyamuk. Tak ada nilai langsung. Dia adalah bangkai. Dunia ni hak sebenarnya. Hak kita duk bubuk sehingga manusia sanggup buat benda dosa ni adalah bangkai di sisi Allah SWT. Bukan tak boleh kita nak menikmati nikmat tersebut. Sebab itu nikmat daripada Allah SWT. Tetapi nikmat sebenar yang hakiki, yang berkekalan adalah di akhirat kelak. Sebab itulah sebahagian ulama kata, Tok Ali kata, nikmat dunia ni bukan nikmat yang sebenar. Sebab apa? Sebab nikmat sebenar, kalau mari daripada Allah Ta'ala, dia tak mungkin munqati'. Dia tak mungkin terputus. Mana ada nikmat atas dunia ni yang tidak terputus. Sebesar-besar ujian musibah Allah Ta'ala adalah kematian. Al-maut. Mati ni adalah musibah besar lah bagi kita. Tapi kita kena akur, kita yakin dan kita kena terima hakikat. Cuma apabila mati seseorang tu, tinggi mana pangkat dia, darajat dia, harta benda dia, semua terputus. Dia tidak dapat lagi menikmati segala nikmat yang dia yang dia perolehi semasa dia hidup atas dunia. Maknanya, bukan nikmat yang sebenar. Walaupun dia memang nikmat daripada Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua sekali yang kita kecapi, yang kita rasai sehingga saat ini, semuanya berkait mari daripada Allah Ta'ala. Cuma dia terputus. Terputus kerana sakit, terputus kerana faktor-faktor tertentu, dan yang paling kuat sekali terputus apabila manusia tu mati. Sebab itulah jarang orang ingat pada mati dia, sebab dia takut. Amor pun takut mati kalau fikir. Tapi belah-belah mana pun kalau kita fikir semula, mana tak boleh lari. Tak boleh lari daripada kematian. Dan masalah paling besar lagi, kita tidak tahu. Allah Ta'ala tak bagi tahu kita manusia ni bila tarikh kita mati. Kalau semua orang tahu, dia lain lah deh. Kita buat persiapan. Macam kita nak sambut Ramadan, kita tahu. Nak sambut Ramadan ni kita tahu. Jadi adalah buat persiapan. Walaupun ramai juga tak buat persiapan pun. Tapi mati ni kita tidak tahu. Jadi yang terbaiknya adalah setiap masa lah deh. Termasuk daripada sekarang. Kita bersiap sedia nak sambut kematian kita.
sebagaimana kita nak sambut nikmat-nikmat lain yang kita rasa penting bagi kita. Sebab itulah dunia tahu, dunia mabut yang ketiga. Watamur. Watamur. Yang ketiga tamur. Dia berlalu. Sebagaimana seorang musafir kan, dia pergi belah-belah mana pun, dia akan balik tempat asal dia lah. Asasnya. Hatta kalau dia berhijrah pun, sebenarnya dia berlalu juga. Begitu juga kehidupan kita dunia ni tamur, dia berlalu. Akhir sekali, dunia ni hanyalah jambatan. Nah, sebagaimana kita faham. Dia jambatan untuk menuju ke akhirat. Itu tamur. Itu dunia. Jadi melalui 3 kefahaman inilah sudah cukup sebenarnya untuk kita dapat ilmu dan kefahaman yang menyebabkan antaranya kita berada dalam majlis ni lah. Sama ada kita sebagai penyampai, sama ada kita sebagai pendengar, sebab masing-masing sebenarnya kita tumpah menumpah. Sebagaimana almarhum Main Datuk Guru biasa sebut sama, kita duduk atas dunia ni tumpah menumpah. Hatta orang yang alim setara mana pun sebenarnya, dia tidak menguasai keseluruhan ilmu, keseluruhan kepakaran, keseluruhan bidang. Bahkan dalam kepakaran dia pun kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang ada benda yang dia tak ingat, macam-macam. Artinya kita ni tumpah menumpah. Dan salah satu cara kita duduk atas dunia ni, Nabi kita ajar, termasuk melalui ayat Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Antara benda kita takut adalah kita takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi azab Allah Ta'ala ni tidak datang kalau Nabi masih ada. Sekarang ni Nabi dah meninggal dunia, Nabi dah wafat. Maknanya bila-bila masa seolahnya azab tu akan turun. Tetapi rahmat Allah Ta'ala, yang kita panggil Rahman Rahim Allah Ta'ala ni, kasih sayang dia dan kesian belah dia ni jelas nampak kepada seluruh makhluk, khususnya kepada kita manusia. Walaupun Nabi dah meninggal dunia, Nabi dah wafat, tetapi masih lagi azab tu tidak jatuh kepada seseorang dan golongan tertentu, tempat tertentu, masa tertentu. Kerana apa? Kerana masih ramai lagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sentiasa beristighfar. Tak mungkin manusia istighfar kepada Allah kalau dia tak ingat Allah Ta'ala. Betul tak? Kerana antara bukti dia ingat pada Allah lah, antaranya dia beristighfar. Istighfar ni termasuk dalam doa, kita kata. Jadi sebab itulah lidah kita ni kita kena latih. Amos, bagaimana Amos sebut, antara kekuatan Tok Guru ni kat mulut dia tu tak duduk dia, apa panggil. Tak duduk dia. Hatta masa dia jalan nak masuk kebun dia, hatta masa dia bawa kereta, mulut dia ni tidak ayat Quran, doa istighfar. Itu kekuatan dia. Jadi hamba duk puji sokmo pun tak apa sebab dia pun dah meninggal. Tak ada kelebihan. Cuma kebaikan tu. Setiap orang ni kita tak nafi ada kelemahan masing-masing. Apabila seorang dah meninggal dunia, tak ada faedah dah kita cerita keburukan dia, kelemahan dia. Kita cerita kekuatan yang ada pada seseorang. Jadi istighfar. Kita ni Allah Ta'ala masih beri peluang untuk kita hidup. Jadi salah satu caranya kita penuhi kehidupan kita ni dengan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam masa yang sama, kita juga tahu bahwasanya termasuk apabila kita layani ayat Quran surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila berlaku kegoncangan yang kuat lah. Maknanya sebagai tanda berlakunya hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada masa itu bumi akan memuntahkan, mengeluarkan segala athqal dalam bahasa Arab ni, dia memberi makna benda berat. Benda berat, benda bernilai. Benda berat kita tengok atas dunia ni, dalam perut bumi ada emas, ada perak,
ada bahan galian, ada minyak dalam bumi biasanya. Itu antara makna benda berat, afqal. Afqal juga adalah kita manusia. Tapi tidaklah seberat emas yang besar. Tidak seberat perak dan bahan galian. Berat mana kita? Manusia ni paling berat berapa ratus kilogram. Amor 50 lebih ya. Ada orang 70, ada orang 100 lebih. Nak cari 200 tu jarang benar lah dia. Maknanya nak banding dengan makhluk Allah Ta'ala hak lain, rengek je. Ertinya berat mana kita? Berat sehingga Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sebab apa kita ni, ia jadi berat tanggungjawab kita atas dunia ni kerana apa? Kerana kalau melalui Nabi tu, sebab Allah Ta'ala nak utus dia sebagai Nabi, nak lantik sebagai Nabi. Ada tugas, ada tanggungjawab sebenarnya kita duduk atas dunia ni. Untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan kefahaman, untuk menyebarkan risalah Allah SWT melalui Al-Quran. Sebenarnya berat tanggungjawab kita. Cara mudahnya, puluh-puluh tahun kita duduk atas muka bumi ni, contohnya berapa orang dah masuk Islam melalui kita. Contohnya lah. Sebagai muhasabah. Muhasabah untuk diri hamba dan muhasabah untuk adik kakak juga. Contohnya lah. Berat lah dia. Berat. Begitu juga tanggungjawab yang lain. Berat. Sehingga disebut qawlan thaqila. Ini berat. Jadi antara hak beratnya yang bumi akan keluarkan adalah kita manusia. Sebab itulah dalam ayat yang lain disebut wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yasdurun nas ashtata. Tujuan apa? Sebab Allah Ta'ala nak suruh semua manusia ni tengok amalan dia di akhirat kelak. Semua hak dia buat atas muka bumi ni, akhirnya kita akan tengok belakang. Kita sekarang ni kadang-kadang, banyak dah hak kita buat, kita lupa dah dia. Kita dah umur 50 lebih, kita dah umur 70 lebih, kita dah umur 90 lebih. Banyak dah benda kadang-kadang kita lupa dah. Sehingga kadang-kadang kalau kita jumpa dengan guru lama contohnya, puluh-puluh tahun tak jumpa, dia cerita kisah Allah. Tak ingat dah dia. Ada yang kita tak ingat langsung dah. Tapi di akhirat kelak, tak ada pun hak yang akan tertinggal. Semua sekali, yasdurun nas. Yasdurun nas ni, kalau kita tengok dalam makna bahasa Arab, kalau dalam kisah Nabi Musa, tapi dia lari daripada kekejaman Fir'aun, dia masuk kawasan Madian. Dia jumpa dengan satu kaum. Yang mana kaum tu duduk kumung telaga untuk beri minumnya kepada binatang ternak. Dan dekat dengan telaga tu ada dua orang perempuan. Ikut riwayatnya anak Nabi Syuaib. Jadi dia tanya, ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira. Hatta yusdira ar-ri'a. Yusdira ni dia memberi makna masa dia pergi ke telaga tu binatang dia ni masih tak minum lagi air, kosong. Dan dia tidak meninggalkan telaga ni, yang wanita dua orang perempuan ni dia kata dia tak boleh pergi hatta yusdira ar-ri'a. Sehingga hak mana ada tu dia dah sesah. Sesah dia sendiri minum air, segala binatang dia minum air, kemudian dia pergi. Mana dia pergi selepas dia sesah makan minum belaka. Ertinya kita atas dunia ni, Allah Ta'ala sebut di akhirat kelak, yauma yasdurun nas ashtata. Pada masa Allah Ta'ala akan bangkit semula, yasdurun nas ni, makna dia bangkit jumpa dengan Allah Ta'ala selepas dia kenyek dah. Kenyek apa dia? Kenyek dengan makan minum, kenyek dengan segala kefahaman dia. Amalan yang dia buat tu penuh dah. Jadi, sebab pada tu baru dia jumpa dengan Allah Ta'ala. Mengikut kehendak masyiah Allah Ta'ala lah, ketentuan Allah Ta'ala.
Seorang duduk atas dunia ni 30 tahun, 50 tahun dia, 70 tahun. Dia dah kenyang semua sekali dengan segala kefahaman dia, amalan dia, makan minum dia, halal haram dia, segala ibadat dia semua sekali. Dia bawa benda hak berat. Nak timbang di akhirat kelak. Ini maksud dia. Asqal. Thaqil. Sebenarnya sebab itulah kita dipanggil insan mukallaf. Kita adalah manusia yang dipertanggungjawabkan. Mana bukan kadang-kadang kita tengok macam kita ni macam ikan, macam binatang-binatang yang lain lah dia. Mana mampu dia pun tak ada masalah apa. Kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala dia nak dibangkit di akhirat kelak kerana faktor-faktor tertentu, itu pada Allah Ta'ala. Tapi asasnya makhluk lain tak ada apa. Kecuali kita manusia. Maknanya berat. Dan sebab itulah asasnya kita nak sebut. Dengan ilmu ni kita nak bentuk kefahaman. Dengan kefahaman, kita nak biar selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan Al-Quran itu sendiri. Biar kefahaman kita jelas. Daripada kefahaman ni dia melahirkan amalan. Jadi amalan kita buat ni berdasar kepada kefahaman yang kita yakin kefahaman kita sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua yang kita buat tu lillahi ta'ala. Kalau kita ikhlaskan segala amalan kita lillahi ta'ala, dia boleh meringankan segala beban hidup kita. Musibah yang menimpa diri kita. Termasuk dalam musibah kefahaman lah kita kata. Menyebabkan kecelaruan timbul. Seluruh dunia. Duk bala, duk bunuh sama sendiri, sama ada antara Muslim dengan non-Muslim ataupun sesama orang Islam sendiri. Bukan tempat kita, seluruh dunia sebenarnya. Duk bunuh sama sendiri kerana apa? Dia berkait dengan kefahaman. Artinya, buat masa sekarang ni, lagi lah dia. Mengikut kefahaman masing-masing lah. Tapi dalam masa sama, kita juga kena sentiasa berusaha. Antaranya, kena tambah ilmu, tambah kefahaman, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi kita pun ajar. Antara doa yang dia baca sama, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Yang penting semuanya kembali rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni berdasar kepada kefahaman kita, berdasar kepada amalan kita. Yang pentingnya kita ikhlaskan segala amalan kerja buat kita lillahi ta'ala. Dalam masa sama, kita tak boleh berhenti setakat tu. Maknanya kita rasa kita dah faham, berhenti setakat tu. Tidak. Sebagaimana kita ni sentiasa berjalan ke depan untuk menuju kematian, begitu juga ilmu kita, kefahaman kita pun kita kena tajdid semua. Sebab kemungkinan tindak tanduk kita rasa betul dah. Tapi sebenarnya salah contohnya. Ataupun kalau kita yakin betul, macam mana kita nak pastikan orang lain juga boleh bersama dengan kefahaman yang betul sebagaimana kita faham. Itu. Daripada sinilah timbulnya kita panggil salah satu cara termasuk nak sambut bulan Ramadan ni, akhirnya kita nak takwa dia. Akhirnya. Kalau zaman dulu, zaman para sahabat, contohnya apabila dia berinteraksi dengan Quran, dia kata natadabbar bil qalb. Dia tadabbur dengan hati dia. Dengan jiwa. Jadi kita ni, terutamanya apabila nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena ejah, kita kena ikhtiar biar Ramadan ni adalah antara yang terbaik. Walaupun kita berdepan dengan situasi COVID ni. Benda yang kita tidak jangka. Sebenarnya di luar kemampuan manusia. Semua sekali takdir perjalanan yang Allah Ta'ala tentukan. Cuma dengan sedikit ilmu, manusia kena ikhtiar lah. Macam mana nak sesar masalah. Tetapi masalah musibah yang timbul tu tidak sampai ke peringkat menjejaskan persiapan kita nak sambut bulan Ramadan. Jadi belah-belah mana pun kita tak nak Ramadan yang terdekat ni lebih buruk daripada Ramadan sebelum ni. Kita nak
sentiasa ke arah yang lebih baik semua. Termasuk Ramadan ni biarlah lebih baik. Dalam kehidupan kita, kita kena anggarkan Ramadan ni lah antara yang terbaik. Dalam Ramadan puluh-puluh tahun kita ada itu. Termasuk bulan Ramadan ni. Jadi termasuk salah satu cara kita nak manfaatkan Ramadan adalah kita ta'ayush. Kita hidup dengan Quran. Kita hidup dengan bersama Al-Quran. Jadi sebab itulah dia kata termasuk salah seorang sahabat masyhur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata laqad ishna burhatan min dahrina. Kami hidup, maknanya dalam tempoh dia hiduplah. Kami ni sebelum kami berinteraksi dengan Quran, kami didatangi oleh iman dulu. Mana dia nak cerita tentang kepentingan iman tu sendiri. Ertinya kalau kita baca Quran dalam keadaan iman kita tidak kukuh, tidak kuat, dia tidak beri kesan lah. Sebab itulah dia kata, zaman dia macam tu dia kata. Iman dulu sebelum Al-Quran. Daripada situlah dia mula belajar halal haramnya, arahan dan larangan daripada Allah, daripada Al-Quran tu. Tapi dia kata, generasi akhir-akhir, maknanya dia sempat tengok. Maknanya dia ni generasi sahabat. Maknanya sebahagian daripada generasi tabi'in. Kalau dia tengok dah ada, mari satu generasi yang yu'ta ahaduhum al-Quran qabla al-iman. Maknanya contohnya, kita lebih pada nak hafal Quran saja contohnya. Di sudut isi, di sudut kefahaman, di sudut amalan, tak tahu ke mana. Bukan bererti tak sesuai kita hafal Quran, tidak. Orang hafal Quran maknanya ada kekuatan tersendiri dia. Ada kelebihan tersendiri. Tapi adakah memadai cukup dengan hafal Quran saja? Tidak. Sebab Quran asasnya bukan untuk dihafal. Quran asasnya untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk difahami, untuk dihayati, untuk diamal, untuk disebar. Dan semua dibuat tu kerana Allah Ta'ala. Itulah konsep makna Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' yang kita faham tu. Termasuk Iqra' baca ni, baca ayat Quran. Dan baca ni tidak terhenti pada ayat Quran saja. Sebab semasa turunnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat Quran tak ada lagi sebab pada tu. Sebab itu ayat pertama. Jadi nak baca apa? Jadi baca itu luah. Baca ayat Quran. Baca segala penciptaan Allah Ta'ala ni. Al-Kaun. Penciptaan dia terhadap langit, bumi, air, matahari, bulan, semua sekali. Maknanya bukan percuma lah di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala minta kita ibadat kepada dia. Dan ibadat yang kita buat ni sampai mati tak padan lagi. Dengan nikmat-nikmat yang terlalu banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sebab itulah kita faham nak dapat syurga Allah Ta'ala ni tidak hanya bergantung kepada amal ibadat kita saja. Walaupun dia penting. Tapi lebih kepada rahmat Allah SWT. Sebab itulah kita sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala, ampun dosa kita, rahmat Allah Ta'ala tu. Penting juga. Cuma macam mana, belah-belah mana pun kita nak pastikan kita juga buat ibadat yang banyak. Termasuk kita nak berurusan dengan Al-Quran ni. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang sahabat. Jadi kalau kita hanya fokus kepada zahir saja, dia kata macamlah orang makan buah tamar. Makan buah tamar, biasanya kita tidak buang dulu butir dia. Kita makan dulu. Macam kita makan buah motan lah. Kita tidak buang butir, kita makan dulu. Lepas tu kita kehek butir dia. Jadi orang yang baca Quran tanpa iman ni, macam orang macam buah tamar lah. Macam-macam kehek. Makan-makan kehek. Jadi baca tapi pas baca hilang. Tak ada apa-apa, tak ada kesan. Itu maksud dia. Baik. Sebab itulah bulan Ramadan ni kalau kita perhati, kalau tak silap hamba lah, kalau tak betul tolong betul baik di sudut maklumatnya, kefarduan dia di bulan Syaban. Tapi kita beramal Ramadan tu di bulan Ramadan lah sebagaimana kita tahu tahun 2 Hijrah ni. Tahun 2 Hijrah. Dia sama lebih kurang dengan farduan zakat. Tahun 2 Hijrah juga. Begitu juga kalau tak silap hamba tahwil kiblat tu.
Termasuk ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Tahun kedua hijrah juga. Tahun kedua hijrah juga. Badar, peperangan Badar di bulan Ramadan. Nak gambarkan Ramadan ni sebagaimana nama dia sendiri Ramadan. Setengah ulama kata minar ramda. Maknanya dia menggambarkan suasana yang panas, suasana yang susah, suasana yang lapar, sebagaimana kita sambut bulan Ramadan lah. Jadi kita kena lalui proses tu sebelum kita dapat natijah dia, la'allakum tattaqun. Sebelum kita dapat betul-betul yang takwa. Hak ni hak sebenarnya hak kita kena buat. Apa dia? Antaranya kita kena melalui proses. Termasuk proses yang agak panjang. Dia bulan Ramadan. Maknanya 11 bulan kita boleh makan. Start daripada lepas subuh tu boleh makan selalu. Tiba-tiba tak boleh makan dalam masa yang agak panjang. Belah-belah jam. Daripada subuh sampai ke maghrib. Bukan sehari 2 hari. Sebulan. Bukan senin tu. Sebab itulah apabila nak mari bulan Ramadan, kita ni macam-macam. Kadang-kadang orang bila mari Ramadan dia kata susah lah. Sebab apa? Sebab tak nak makan dah. Ada juga pasal macam tu. Apabila mari bulan Ramadan, dia fikir inilah peluang terbaik untuk aku jaga kesihatan tubuh badan aku, untuk kurus badan. Contohnya, sebab tak makan. Belah-belah mana pun terpaksa tak makan. Ada juga orang fikir macam tu. Ada orang fikir bila nak mari bulan Ramadan, inilah peluang terbaik untuk menikmati segala juadah berbuka puasa. Sebab banyak kuih-kuih dia, banyak lauk-lauk tak ada. Kecuali bagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah ada belaka. Sehingga terpaksa tambah tempat nak jual. Disebut bazar Ramadan. Ada juga macam tu. Adakah tak boleh? Boleh. Nak sekat tak boleh. Sebab kadang-kadang itu rezeki orang dah. Kadang-kadang kita sendiri pun kita jual bulan Ramadan. Contohnya. Cuma masing-masing terserah pada diri masing-masing lah. Macam mana nak urus apabila datangnya bulan Ramadan. Hak terbaiknya apabila mari bulan Ramadan. Bahkan sebelum mari lagi dia. Kita doa dah. Nak mari bulan-bulan lain tak doa biasanya. Tapi nak bulan Ramadan ni biasa kita doa. Sampai tahap tu. Jadi, kita lah yang menentukan macam mana kita dapat buat yang terbaik untuk sambut bulan Ramadan ni. Jadi sebab itulah sebahagian ulama kata, hakikat sambut Ramadan ni, dan Tok Guru pun sebut, kita sebaiknya tak perlu sebut mari bulan puasa. Biasa dia sebut mari bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni dia gambarkan satu package. Macam orang package umrah ke, package tidur di mana-mana hotel ke, dia bayar sebanyak ni merangkumi keseluruhan. Tiket, makan, boleh mandi, kolam renang lah apa semua sekali. Satu package. Begitu juga bila sebut kita sambut Ramadan, dia package. Kalau sambut bulan puasa, dia lebih pada so. Mana kita tak makan, tak minum. Beres lepas pada tu dia. Semayang tak tahu ke mana, Quran tak baca, apa semua sekali. Yang pentingnya tak makan, tak minum antara subuh hingga maghrib. Itu puasa. Hakikatnya apabila sebut Ramadan, dia package. Termasuk tak makan, tak minum lah tempoh tertentu. Tapi dia merangkumi keseluruhan. Termasuk sebenarnya sebahagian ulama kata ibadat puasa ni di bulan Ramadan ni, dia sebenarnya salah satu cara untuk proses mengenali diri kita sebenarnya. Betul ke kita ni kenal ke diri kita hak sebenarnya? Mungkin kita kata apa tak kenalnya. Betul. Tapi kalau kita duduk cokoh molek lepas semayang ke, lepas semayang subuh ke, lepas semayang isya ke, waktu tertentu ke, kita muhasabah termasuk diri kita. Aku ni macam mana kesudahannya? Aku ni hak sebenarnya hak mana? Aku ni dipandu oleh hati yang suci ke ataupun dipandu oleh hawa nafsu. Contohnya dia. Jadi Ramadan ni dia untuk kita kembalikan semula, nak kenal diri kita, identiti diri kita ni sebenarnya. Jadi itu antara kekuatan Ramadan. Jadi nak kenal diri kita, dia bermula daripada dalam. Dia tidak bermula daripada luar. Tak. Bermula daripada dalam. Yang kita panggil al-qalb. Mudghah tadi. Ala al-qalb. Hati kita tu. Kena bermula daripada situ. Sebab itulah dia kata,
antara caranya ialah bulan Ramadan lah untuk kita kena diri kita ni, kita kena usaha proses untuk bersihkan hati kita, jiwa kita, hati kita ni. Jadi nak dapat as-safa ni, dia kata kebersihan, kesucian ni, antaranya dia mesti melalui proses, antaranya sumber ilmu. Sebab dia membentuk kefahaman, okay? Bentuk amalan berdasar pada ilmu. Jadi ilmu hak masuk dalam kehidupan kita, kefahaman kita ni mesti ilmu yang safa, yang betul-betul bersih, yang suci. Dan tidak ada ilmu yang paling suci bersih melainkan Al-Quran lah. Nah, dia makanan kepada hati kita, makanan kepada akal kita. Ilmu ni asasnya mari daripada Al-Quran, kita yakin. Sebab itulah ayat Quran pertama turun pun Iqra. Dia berkait dengan ilmu, maknanya kepentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Nak meneruskan kehidupan kita ke, kita nak bangunkan masyarakat ke, nak bangunkan sebuah organisasi, sebuah negeri, sebuah negara pun asasnya dengan ilmu sebenarnya. Jadi dan ilmu tu mesti ilmu yang as-safa, yang bersih, yang suci. Kemudian daripada situlah dia membentuk kefahaman dan amalan kita. Dia panggil safa al-hal. Tadi safa berkait dengan ilmu. Yang kedua, dia masuk safa al-hal. Keadaan kita tu macam mana? Ibadat betul, kan? Cara kita berfikir pun betul. Semua amalan-amalan kita menjurus kepada untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia akan pergi kepada safa ittisal billah. Hubungan kita dengan Allah SWT. Semuanya bersih, semuanya suci. Kerana apa? Kerana dia bermula daripada asas yang kukuh. Ilmu yang kita perolehi itu ilmu daripada sumber yang sahih, iaitu daripada Al-Quran. Sebab itulah asas pentingnya kita ni, ilmu memang penting. Yang kedua, cakna kita pada Al-Quran. Itu penting. Baik, akhir sekali ayat hak hamba baca tadilah. Cuma sebelum tu hamba sebut sekali lagi. Ada hadis sebut sebelum tu mengenai Al-Quran ni dan kehidupan ni, Sayyidina Uthman sendiri ada sebut. Sayyidina Uthman, dia kata, lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina. Sayyidina Uthman ada. Lau anna qulubana tahurat. Kalaulah hati-hati kita ni bersih, tahurat. Mana bersih daripada dosa lah asasnya, bersih daripada maksiat. Jadi hati kita bersih, ma syabi'at min kalami rabbina. Mana kita akan tidak kenyang dengan kalam Allah Ta'ala. Tidaklah kita baca Quran sikit, rasa cukup dah. Tidak. Beramal sikit, rasa cukup dah. Semaya Ramadan 8 rakaat, berapa jam? Boleh kita ambil setengah jam, sejam. Kemudian kita rasa puas hati, kita pergi buah 4-5 jam. Contohnya. Itu sebagai contoh lah dah. Jadi kalau hati kita betul-betul bersih, tahurat tadi, ma syabi'at min kalami rabbina. Maknanya kita akan ikhtiar untuk sentiasa beribadat. Untuk sentiasa tambah ilmu. Untuk sentiasa fikir macam mana. Termasuk dalam kita kata sebagaimana ambil semangat untuk kenali itu, dia ambil tahu tentang isu semasa. Termasuk isu politik kita panggil lah. Isu semasa lah tu, isu politik. Biar kena dengan kehendak Allah SWT. Dalam pengurusan dia. Dan sebenarnya ayat yang baca ni memang dia berkait rapat. Al-bir ni. Al-bir ni dia memang berkait rapat. Sebab bir ni dia adalah kebaikan. Dia adalah kebajikan. Dan al-bir yang sebenar sudah cukup untuk kita faham melalui ayat ni. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke 177. Al-bir al-sebenar, Allah Ta'ala kata, dia bermula dengan apabila kita beriman kepada Allah. Apabila kita yakin betul-betul dengan Allah Ta'ala, maknanya kita dah wujudkan suasana kehidupan kita tu dalam al-bir, dalam suasana kebaikan, dalam suasana kebajikan.
Dan sebenarnya, kalaulah Allah Ta'ala kata, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan ni bukan masalah kita nak hadap, contohnya semaya kita, kalau pada masa tu, nak hadap ke kiblat ataupun Baitul Maqdis je. Sebab sebelum tu Baitul Maqdis. Kemudian berlaku tahwil kiblat. Ertinya, sebahagian tu alim kata, ayat ni nak menunjukkan, kita dalam kehidupan ni, termasuk dalam kita berorganisasi sebenarnya, mana lebih penting? Organisasi ke ataupun matlamat daripada organisasi tu? Daripada ayat ni. Maknanya, kalau kita semaya, dah kalau Allah Ta'ala kata, hadap ke Baitul Maqdis, hadap je. Nah, Allah Ta'ala tukar. Allah Ta'ala suruh tukar ke Kaabah. Tukar je. Maknanya, benda tu boleh berlaku pertukaran. Maknanya benda tu alat. Kumpulan ni adalah alat. Situ. Kumpulan ni adalah alat. Dia merupakan wadah. Tok Guru pun dia sebut sama. Gapa dia hak lebih penting? Lebih penting adalah albir sebenar al-iman. Lebih penting adalah risalah. Benda hak kita nak bawa tu. Gapa dia? Dan benda hak kita bawa ni kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita kata nak bawa Islam, alhamdulillah, betul dah tu. Lepas tu cara pula, cara nak bawa tu betul ke tak? Sebab itulah satu ayat ni dia merangkumi keseluruhan. Dia berkait dengan iman, dia berkait dengan syariat, dia juga berkait dengan akhlak. Maknanya kalau kita nak bawa Islam, tak boleh kita kata nak bawa Islam, nak bawa Islam. Cara macam mana? Kena kodok dengan syariat Allah Ta'ala. Kena kodok dengan akhlak yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mana cara mudahnya, kita nak bawa Islam, kemudian orang tak terima dakwah kita, kita kafirkan dia. Kita pulau dia. Betul kodok cara macam tu? Tak kena. Itu bukan bir yang sebenar. Ataupun kita nak bawa Islam, kita kata ni, melalui grup kita, melalui kumpulan kita. Kalau tidak bersama kumpulan kita, boleh bawa pada murtad, boleh bawa pada kufur. Itu mengarut. Itu boleh bawa pada syirik kepada Allah Ta'ala. Tak kena dengan cara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni sebahagian ulama kata, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nak tuju ke timur, tuju ke barat, itu alat. Tapi yang pentingnya asas, walakinnal birra man amana. Mula-mula sekali, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bukti kita beriman kepada Allah? Asasnya yakin kita dengan hari kiamat. Itu asasnya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, biasanya amana billah wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sebenarnya dua rukun ni, hak asasnya dia. Hak asasnya. Cuma bila mari rukun-rukun lain tu, huraian dia. Tapi asasnya mula-mula sekali, beriman kepada Allah lah. Beriman kepada Allah maknanya wajib beriman kepada keseluruhan apa yang datang daripada Allah SWT. Cuma asasnya hari kiamat. Nak menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala buat kita sebenarnya untuk hari kiamat. Sebab itulah hikmat Allah Ta'ala, tidak Nabi Adam tu tidak kekal dalam syurga. Itu antara hikmatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat, boleh, tak ada masalah. Kekal dalam syurga. Maknanya kita ni bakal syurga. Lahir-lahir kita ni dapat nikmat hidup dalam syurga dah. Bakal syurga kita sebenarnya, kita kena ingat. Cuma, kerana apa? Kerana hidup atas dunia ni berkait dengan hak tadi. Tagur, watadur, watamur. Hikmat Allah Ta'ala berlaku kesilap fahaman, kita kata silap tindakan daripada Nabi Adam. Semua tu dengan hikmat Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala dah jelas. Nabi Adam menyesal, kemudian dia istighfar dia, bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, kerana kalau kita letak dalam kehidupan kita ni, kita nampak semua tentang hari kiamat, mana ingat tentang mati, itulah takwa. Itulah takwa sebenarnya. Selepas pada tu, kita kena yakin betul dengan malaikat. Dan Allah Ta'ala ni, dia puji makhluk dia. Malaikat antara makhluk yang terpuji di sisi Allah SWT.
Dan malaikat antaranya Jibril. Dan Jibril inilah yang bawa menurunkan Al-Quran dia di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mulia kerana berkait dengan Allah. Nabi mulia kerana dia menerima wahyu. Al-Quran itu sendiri mulia, semuanya mari dia berkait semua dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena beriman sungguh-sungguh dengan malaikat. Beriman dengan kitab-kitab khususnya Al-Quran. Kemudian dengan Nabi-Nabi khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia masuk kepada kehidupan kita. Kehidupan kita. Orang mukmin yang sebenar, buat kebajikan ni, orang yang cakna kepada orang keliling. Bukan diri kita saja. Cuma mula-mula sekali dia mula-mula dengan macam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Mula-mula Allah Ta'ala nak suruh Nabi sebarkan risalah dia ni kepada orang. Orang keliling-kelalan dia, orang dekat. Maknanya kaum kerabat. Keluarga dulu. Begitu juga kita. Apabila kita nak dapat pahala banyak, kita tak boleh cakna tentang diri kita sahaja. Tapi dia kena cakna. Sebab itulah kita kata, orang yang cakna terhadap orang lain ni, bukan sekadar beri ilmu. Beri ilmu, beri motivasi, beri pengharapan untuk kehidupan dia. Termasuk dalam bidang ekonomi ke contohnya, semua sekali. Kebajikan tu biar menonjol. Albir ni juga berkait dengan kebajikan. Jadi tujuan utama sebuah negeri, sebuah negara, dia nak tunjukkan kebajikan. Bukan kuasa tu. Bukan dapat kuasa, nak pasti macam mana supaya kuasa ni kekal. Atas dasar kita ni nak bawa Islam. Apa dia yang kita buat? Ini masalah. Jadi ini yang berkait dengan ayat ni. Kebajikan tu terlalu luas. Termasuk wa atal mala ala hubbihi. Kita bagi harta hak kita sayang. Bukan harta hak lebih. Sebab itulah kalau orang kaya, duit dia beratus-ratus juta, dia bagi 100,000, tak ada nilai sebenarnya dia. Nak berbanding dengan aset hak ada pada dia. Tetapi kalau niat yang ikhlas, tentulah dia dapat kelebihan lah di sudut tu. Artinya Allah Ta'ala ni maha rahmat, kita kata, dia tidak berkait dengan banyak sikit. Dia berkait dengan asasnya niat kita. Maknanya kalau kita bantu seseorang berdasar kepada kemampuan kita, tapi kita rasa ada tanggungjawab, asasnya kepada kaum kerabat, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Kemudian wal yatama. Kita tahu wal masakin, wabnas sabil, wasailin. Orang yang meminta kadang-kadang. Sebab orang ni, orang perlu pada bantuan ni, dia ada dua kategori dia. Satu kategori dia minta. Satu kategori tak minta. Sebab dia macam-macam lah. Masing-masing ada hujah masing-masing. Hak minta pun ada hujah. Cuma kalau minta terlalu tak boleh juga dia. Tak ada orang panggil maruah diri. Ada setengah orang ni, dia memang berhajat. Tetapi dia jaga maruah diri apa dia semua sekali, dia tak minta. Ada juga style macam tu. Wafir riqab. Orang yang zaman dulu nak bebas daripada perhambaan lah. Kalau zaman sekarang ni, contohnya orang yang riqab ni boleh tafsir juga orang yang contohnya duduk dalam penjara. Nak keluar daripada penjara, contohnya. Boleh juga masuk kategori tu. Kemudian wa aqamas solah. Masuk dalam ibadat. Ibadat khusus kita panggil. Dan ibadat kita tahu Allah Ta'ala guna aqama dia. Qama. Maknanya mendirikan semaya. Bukan maksud mendirikan semaya duduk cacan saja. Memang kena duduk cacan, duduk diri. Tapi maksudnya, maknanya betul-betul kena laksana sehingga solat ni dia beri kesan dalam kehidupan kita. Sampai tahap tu. Antaranya kita kena ikhtiar biar ada unsur khusyuk dalam semaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mula-mula. Kita kena ikhtiar macam mana untuk dapat khusyuk. Wa ataz zakah. Tadi dia bagi tahu dah wa atal mala ala hubbihi. Ayat tadi dia lebih luas berbanding dengan zakat, sebab zakat ni hak wajib ni. Hak lain kita tak bagi pun tak apa, cuma maruah kita lah. Tapi kita bagi juga tu atas dasar tanggungjawab kita. Antaranya sebab kita nak dapat pahala banyak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Hak ni pun benda besar juga dalam kehidupan dia. Berkait dengan janji. Dan kita tengok orang Islam ni kekuatan dia pada janji. Kita perhati, janji kita dengan diri kita. Janji kita dengan kawan kita.
Janji kita dalam perniagaan ke, janji kita dalam apa saja, termasuk janji dalam pengurusan sesebuah negeri dan sebuah negara. Janji kalau kita benar, contohnya kita nak laksana ni, nak laksana ini janji. Walaupun mungkin kita kata janji ni bukan kitab suci, memang betul. Tapi dia berkait dengan dosa pahala. Janji kita dalam perjanjian, dalam apa saja, semua sekali dia berkait dengan janji. Janji ni benar besar. Hingga Allah Ta'ala masuk dalam bab ni, dalam kategori ayat ni. Albir. Itu penting janji. Sebab tu jangan mudah-mudah nak janji. Ya? Kalau rasa tak ada kekuatan, jangan janji. Sebab janji ni orang pegang. Janji ni tanda seorang mukmin yang sejati. Orang langgar janji ni orang munafik. Orang tak boleh dia beri kepercayaan. Kalau sekali boleh. Sebab tu masuk lubang jangan 2-3 kali. Faham situ dia. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa. Ini asasnya. Dalam banyak-banyak sifat akhlak Allah Taala tekankan dalam ayat ni sabar. Sabar dalam kehidupan, sabar dalam kesusahan, ujian Allah Taala pelbagai, nah. Kalau kita rasa susah, kita kena ingat orang lain ramai lagi lebih susah. Tok Guru sendiri dia pernah sebut, dia kata dia kenal erti kemiskinan ni apabila dia pergi India. Gak zaman dulu, zaman Jepun kan. Susah tak susah hidup? Susah deh, kita tak dapat rasa, hamba tak rasa. Sebab lahir daripada 5. Orang lahir tahun 20-an, lahir tahun 30-an deh. Sempat merasai derita susahnya zaman Jepun orang panggil. Tapi Tok Guru kata, dia faham makna miskin sebenar apalagi di India. Di India ni pada masa tu loan ni pun banyak lagi. Dan ialah miskin hak sebenar dia faham. Apabila dia tengok di India ni kalau tak ada dia tak ada sungguh. Tak ada ni miskin sungguh, tak ada gapo satu. Wala rumah kecil so, wala kemah ke, wala tanah sejokai tak ada. Tak ada gapo satu, tubuh sebatas tubuh dengan tank kecil so. Ada tangan dia. Sama ada nak kutip derma ataupun nak kutip benda-benda makan ni dalam sapuh apa semua sekali. Gitu. Miskin. Adakah kita gitu mau? Tak apa gitu mau deh. Cuma adalah kalau kita perhati rakyat sama ada di Kelantan, sama ada di Malaysia secara umum, ramai lagi hak miskin dia. Ustaz Cahir mungkin lebih tahu dah. Hak turun ke lapangan, kita hak tak turun jari-jari pun dengan sebab dunia teknologi kan. Virus itu, virus ini. Malu kita kalau kita sebuah organisasi, sebuah kerajaan. Yang sepatutnya kita jaga kebajikan rakyat. Kalau seorang individu boleh buat, seorang individu boleh habis sampai ratus-ratus ribu. Takkanlah kita sebagai sebuah kerajaan, kita tak boleh nak tunjukkan. Kalau kita kata kita nak bawa kebaikan lah, albir ni. Kalau kita boleh peruntukkan 1 bilion, 500 juta kau contohnya. Takkanlah kita tak boleh nak peruntuk 100 juta paling kurang. Kita tunjukkan betul-betul. Satu negara ataupun sebuah negeri lah kita kata. Biar rakyat kecek. Viral semua kita buat, tak kira lah masalah ikhlas tak ikhlas, terserah pada orang lah. Masing-masing buat. Tapi tunjukkan kepada rakyat, contohnya pada dunia, kita ni cakna kepada kebajikan rakyat. Termasuk di sudut ni lah. Sebab tu Allah Ta'ala ulang. Orang yang berharap, orang miskin, anak yatim, kaum kerabat. Tunjukkan. Dia itu adalah janji. Janji berkait dengan apa dia? Kita panggil tanggungjawab kita, mas'uliyah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak cukup sekadar kita nak kecek sebab Islam ni bukan kecek. Islam ni dia i'lan. Dia kait rapat dengan iman. Apabila sebut Islam, dia kait dengan iman. Dia berkait dengan amal soleh. Dia berkait dengan keyakinan yang diterjemahkan melalui ucapan, yang mana ucapan diterus dengan amalan. Ini mukmin yang sebenar, mukmin yang sejati, iman yang sebenar. Dan semua kita buat tu lillahi ta'ala. Itu penting. Jadi kesabaran dalam kehidupan ni penting. Sabar kerana susah. Sabar kerana payah faham. Sabar kerana kita nak bawa benda hak molek kadang-kadang ditentang.
Orang yang tidak yakin dengan Islam contohnya. Kadang-kadang kalau zaman Nabi tu berlaku siapa peringkat berlaku? Perang, jihad ada. Jihad fisabilillah bermakna al-qital lah. Dan jihad juga dia perlu untuk memahamkan orang. Orang Islam sendiri ni yang terlalu banyak. Tak faham tentang Al-Quran sendiri nak baca tak boleh. Nak faham Al-Quran tak boleh. Ramai orang yang tak semayabah, betul tak? Ramai orang yang tak kira dosa pala ke apa semua sekali. Tindak tanduk dia, kerja dia, kemasukan dia tak kira halal haram, syubhat lah, semua sekali. Ertinya terlalu banyak. Termasuk orang miskin tadi lah, terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kita nak buat kebajikan, kita dicemuh, kita di pulau, kita di kafe, kita di macam-macam. Jadi kena sabar juga. Ini penting. Habis hak tu, Allah Ta'ala kata, ulaikal ladzina sadaku. Hak ni hak sebenar. Hak sebenar. Jadi, orang Islam, dia berkait rapat dengan as-sidq. Nah, benar. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi sifat ni penting. As-sidq dengan al-adl. As-sidq. Benar kita. Kita ni orang Islam. Mana bukti dia? Kita mengucap, kita jaga sembahyang, kita buat kebaikan, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Benar kita. Janji kita tunai. Contohnya, sabar, kita banyak bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, wa ulaika humul muttaqun. Dan ini orang yang bertakwa sebenar. Jadi salah satu cara untuk kita dapat takwa ni, masa nak sambut Ramadan ada. Kita kena pasal orang kampung, orang pondok, pasal niat lah. Pasal niat betul-betul. Mana salah satu caranya bulan Ramadan ni lah. Untuk kita kukuhkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir sekali takwa ni, ta'rif, antara ta'rif yang paling sempurna merangkumi ke, mari daripada Sayyidina Ali lah. Kalau Sayyidina Umar tu dia pernah, dia tanya sahabat dia, kawan dia. Mana itu salah satu cara. Kadang-kadang kita dah ada maklumat dah, kita dah ada ilmu. Tapi salah satu caranya melalui soal jawab. Jadi dia tanya sahabat dia, Ubay bin Ka'ab, apa yang kamu faham tentang takwa? Jadi Ubay bin Ka'ab tanya, apa yang kamu buat kalau kamu berjalan di tempat yang za syauk, berduri lah, jalan yang lecoh lah, jalan yang ada batu lah. Kalau Tok Guru pernah sebut jalan yang ada kemucuk. Contohnya. Jadi ada kemucuk, kita sising lah kain kita. Contohnya, maknanya berhati-hatilah. Kalau jalan tu lecoh, jalan tu rusak, kita jalan kaki ke, kita bawa kenderaan ke, kita lebih berhati-hati. Dan itu takwa maknanya. Duduk atas dunia ni, sebagaimana disebut tadi, dia penuh dengan tipu daya ni. Tagur. Dia penuh dengan mudarat, tadur. Dan dunia ni tamur, dia berlalu, dia tidak kekal. Jadi salah satu caranya dengan takwa. Jadi Sayyidina Ali, dia sebut takwa ni adalah al-khawfu minal jalil. Sebagian ulama kata, kita takut kepada yang maha hebat, yang maha agung, dia berkait dengan akidah. Akidah kita jelas. Asas akidah bila kita beriman kepada Allah SWT dengan iman yang sebenar. Jadi al-khawfu, rasa takut, rasa gerung, sehingga kita tak berani nak buat hak dia larang. Takwa. Tak berani nak buat hak dia larang. Dan dalam masa sama kita ejah, kita ikhtiar buat je apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kita ejah untuk beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Mana beramal berpegang dengan Al-Quran. Ini dia panggil asas al-hayah. Asas kehidupan kita. Dalam kita bersyariat kita panggil. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Al-qana'atu bil qalil maknanya asas kita berurusan dengan sesama makhluk, sesama manusia lah. Kena ada sifat ni, al-qana'ah. Kalau masing-masing tomok, masing-masing nak kat, duk balas, duk perai semua lah dia. Termasuk dalam perjuangan lah. Nak menyedarkan orang tentang kepentingan ilmu, tentang kepentingan Islam. Macam mana nak pastikan pengurusan sebuah negeri ni betul-betul mengikut kehendak Allah Ta'ala sebagaimana yang dianjur oleh Nabi ni. Kita berjuang ni kenapa sebenarnya? Gapo kita nak sebenarnya? Itu dia berkait dengan al-qana'ah. Qana'ah ni rasa cukup. Rasa memadai dengan nikmat kurnia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ni. Kalau kita rasa susah pun, kita ingat orang lain lebih susah. Tapi susah kita ni susah
kerana nak terus berpegang dengan ketentuan daripada Allah. Dalam masa yang sama, qanaah ni dia ada unsur kita kena tetap ikhtiar berterusan. Ikhtiar tetap kena ikhtiar. Kalau miskin, nak keluar daripada garis kemiskinan, kita kena ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah nak pastikan kerajaan, mana-mana kerajaan yang urus sebuah negeri ataupun sebuah negara, yang nampak tak nak laksana kehendak Allah Ta'ala, kena tukar. Itu antara makna ikhtiar. Itu al-qanaah. Bil qalil. Yang seterusnya, wal isti'dad li yaumir rahil. Akhir sekali, ini antara makna takwa pada pandangan Sayyidina Ali. Wal isti'dad li yaumir rahil. Persiapan untuk hari pengakhiran kita lah. Walaupun kita tidak tahu bila kita mati, tapi persiapan kena ada. Setengah orang kata persiapan, hamba ada dah kain kapan. Betul juga tu dia. Persiapan. Persiapan lain adalah ya tambah ilmu, tambah kefahaman, tambah amal, ikhtiar supaya daripada masa ke semasa Allah Ta'ala masih beri nikmat kehidupan kepada kita. Biarlah semakin tua, semakin tak banyak dosa-dosa yang kita buat. Itu pun persiapan juga. Semakin banyak amalan-amalan kebajikan kita buat. Dan semua sebenarnya orang ni ada peranan belaka. Sebab apabila sebut manusia, dia insan mukarram. Kita ni jadi mulia ni bukan kerana manusia. Bukan kerana mana-mana organisasi termasuk PBB ke yang memuliakan manusia. Tak. Yang memuliakan kita adalah Al-Khaliq. Allah yang mencipta kita. Walaqad karramna Bani Adam. Hatta manusia yang kufur pada Allah Ta'ala, mulianya dia di sisi Allah sehingga Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia. Walaupun Allah Ta'ala tak suka, dia kufur. Tapi kerana dia ni insan yang mulia, semasa duduk atas dunia, Allah Ta'ala punya sifat Rahman dia, tak kira siapa. Kalau setara binatang pun Allah Ta'ala beri peluang untuk dia hidup, takkanlah manusia. Ada? Zahir binatang, tak ada akal, tak ada apa. Allah Ta'ala beri peluang untuk dia hidup. Selama mana kehendak Allah Ta'ala. Apatah lagi manusia. Kerana kemuliaan dia. Jadi kalau kita orang Islam, lagilah mulia di sisi Allah Ta'ala. Walaupun makhluk tidak kenal kita. Walaupun kedudukan kita mungkin pada zahirnya tidak ada peranan di sisi masyarakat. Contohnya. Tak ada pegawai jawatan gapo contohnya. Tapi sebenarnya setiap orang, sama ada muda ataupun tua, lelaki perempuan, sebenarnya masing-masing ada peranan untuk dia dapat pahala. Dia beri nasihat mengikut ilmu yang ada pada dia. Dia beri tazkirah. Dia berilah apa saja. Dia tunjuk contoh yang terbaik. Contohnya. Ini takwa. Dan itu makna yang diberi oleh Sayyidina Ali. Jadi yang merasa cukup dululah. Lama tak tahu. Jadi semangat mari tempat orang kembali tempat yang kita harap dia supaya legasi Tok Kenali itu diterjemahkan dalam kehidupan, sama ada di sudut ilmu dia, di sudut akhlak dia, di sudut sifat-sifat yang merasa termasuk sifat qanaah yang ada pada Tok Kenali. Maknanya dia tidak baca, kita tak sempat dengan dia sebab dia mati tahun 33 rasanya, umur 65 tahun lebih kurang, 1871 lahir, saya kata 1868 ataupun 1871 meninggal 33, lebih kurang 60 tahun lebih. Kita tak sempat, tapi kita tahu sejarah dia melalui pembacaan. Antara sifat dia, makna kalau dia nak jawatan, dia nak kemasyhuran, dia akan dapat lah. Tapi bukan itu kehendak dia. Jadi comel lah. Jadi kita sendiri, kita muhasabah diri kita, gapo dia sebenarnya kita nak duduk atas dunia ni. Termasuk keterlibatan dalam mana-mana organisasi lah, mana-mana kumpulan. Sebab nak buat sorang, boleh buat sorang dia, tapi kesan dia tu rendah sikit. Kalau buat ramai-ramai dalam kumpulan ni, kesan dia lebih kuat. Jadi gapo dia kita nak sebenarnya, kita lah yang boleh jawab. Tapi atas dasar nasihat-menasihati ni, semua kita buat ni lillahi ta'ala. Kita jaga hubungan, silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita. Macam mana kita nak urus selisih pandangan itu dengan cara yang paling terbaik, kita kata. Jadi nasihat untuk diri hamba, nasihat untuk adik kakak semua sekali lah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.